A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi. Alhamdulillah di dalam sesi tadabbur harian. Hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-264 insya-Allah. Muka surat 264. Kita bersama-sama hari ini di surah Hijr Al-Hijr ayat 32 sehingga ayat yang ke-51 insya-Allah ayat 32 sehingga ayat yang ke-51. Hari ini kita akan bersama-sama menyambung. Kita akan melihat hari ini cerita yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang telah berlaku semasa kita semua ni masih lagi berada di alam arwah, iaitu ketika apa yang berlaku di antara selepas daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Taala telah menciptakan Nabi Adam, menjadikan Nabi Adam alaihissalam, meniupkan ruh pada Nabi Adam, dan kemudian Nabi Adam mula bergerak dan diminta, boleh hidup, dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya semua malaikat ini sujud kepada Adam. Dan pada masa itu semua sujud kepada Adam, sujud sebagai sujud penghormatan. Tetapi ada satu makhluk yang tidak mahu sujud kepada Adam pada ketika itu, iaitu iblis. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita dalam muka surat 264 pada kali ini tentang kenapa iblis tidak mahu sujud kepada Adam. Itu yang pertama. Kemudian apakah yang terkena kepada mereka, dan kemudian apakah janji Allah Subhanahu wa taala, apakah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan apakah permintaan daripada iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata iblis mengenali Allah Subhanahu wa taala, bukan dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan tengok apakah cerita seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita pada muka surat ini insya-Allah. Muka surat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis. Qala, iaitu qala Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berkata, ya iblis, wahai iblis, malak. Malak ni artinya lah ma mana'ak, apa yang mencegah kamu, apa yang menyebabkan kamu ni tidak mau sujud, alla takuna ma'as sajidin, sehingga menjadikan kamu ni tak mahu menjadi orang-orang yang bersama-sama sujud kepada Adam apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Bukan sujud ibadat kepada Adam, tapi sujud atas permintaan Allah Subhanahu wa taala supaya menghormati Adam. Kenapa kamu jadi macam ni? Kenapa kamu tak nak sujud? Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi. Ceritakan apa kata iblis pada masa itu. Kata iblis, dia kata qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Kata iblis, qala lam akun li asjud, aku sekali-kali tidak akan sujud li bashar, kepada manusia. Bashar tu maknanya ialah manusia, penciptaan baru ni, iaitu manusia. Aku tak akan sujud pada manusia ni yang khalaqtahu. Tengokkan, iblis mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Khalaqtahu, kamu ciptakan dia. Memang kamu ciptakan aku juga, kata iblis. Tapi ni pun kamu ciptakan juga. Tapi kenapa aku nak mesti sujud kepada benda ni? Tengok. Kita kata itu yang dikatakan aba wastakbara. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa dia ni aba, dia tak mau tunduk, tak nak minta, tak nak tunduk kepada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istakbara, sombong pula tu. Jadi Allah SWT sebut sini, qala, kata iblis, lam akun li asjud, aku tak akan sujud li bashar, kepada manusia. Khalaqtahu min salsal, yang kamu ciptakan dia daripada salsal, kita baca sebelum daripada ni, iaitu tembikar ataupun tanah liat yang telah kering. Min hama'im masnun, hama'in iaitu tanah hitam, yang masnun yang telah dibentuk. Jadi tengok kan,
dia sebut siap ni kan, ini tanah hitam je, ini tanah saja kan, inilah tembika saja, ini macam tembika lah kan, tak, tembika pun tanah juga, tanah juga kan. Lepas tu kamu bentuk dia, ya Allah, gini-gini kan, dia mengaku Allah, dia hormat pada Allah SWT, tapi nak sujud dia tak nak sujud. Kenapa? Kerana penciptaan Adam tu. Jadi kita tengok, inilah sifat iblis yang mula-mula sekali yang menyebabkan dia kufur, dan inilah juga yang menjadikan ramai manusia ni pada hari ni mereka terkufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak nak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana ego. Sebabkan ego. Jadi ego ni satu penyakit, sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibrin. Tak akan masuk syurga seorang yang mana ada dalam hati dia walaupun sebiji besar biji sawi daripada ego. Maknanya ada ego sikit tak jadi, tak boleh masuk syurga. Nak masuk syurga kena bakar dulu, kena dinerakakan dulu. Jadi ni yang dahsyatnya Allah Ta'ala sebutkan bahawa bahayanya takabur ni. Takabur dalam hati saja. Jadi bila Nabi SAW ditanyakan apakah itu takabur, jadi Nabi kata takabur ni ialah bukan kamu berpakaian cantik, bukan ini, bukan itu, tapi takabur ini ialah kamu apa? Menolak kebenaran, nombor satu, dan yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain, merasa rendah, merasa dia itu tinggi. Antara kita tengok sini kan, sifat ni kan, sifat dia tolak kan, dia tak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Dia menolak iblis, menolak Adam tu. Kenapa? Anggap Adam ni adalah hina. Sebab apa hina? Sebab penciptaan dia bersosol. Jadi jaga-jaga kita supaya kita ni tidak menghinakan orang lain kerana kejadian dia. Manusia diciptakan macam-macam, ada warna kulit macam ni dan sebagainya kan. Kita hinakan dia kerana apa? Kerana kulit dia yang berwarna yang tidak cantik dan sebagainya. Bukan dia nak tak cantik, bukan dia nak colour macam tu kan. Itu adalah ketetapan Allah SWT nak uji kita sebenarnya kan. Jadi Allah SWT sebut selepas itu adalah perangai iblis, perangai apa ni, bapa kepada jin yang kita ada sini. Jadi ayat 34, kita tengok sekarang ayat 34. Allah SWT berkata, qala, berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Allah Taala pun berkata hukuman kepada iblis ni. Allah Taala kata apa? Qala fakhruj minha, keluar kamu daripada sini. Minha, Allah Taala kata itu minha, min apa tu? Iaitu disebutkan oleh ulama sini ada dua pendapat. Yang pertama sekali kita minha, ha di sini artinya daripada syurga. Keluar kamu daripada syurga. Ada yang kata juga ha di sinilah daripada as-samawat, iaitu daripada langit. Maknanya mesti turun ke bumi. Awak turun ke bumi, awak tak boleh duduk lagi di atas langit ni. Jadi Allah SWT kata fakhruj minha, keluar awak iblis daripada sini, fa innaka rajim, kamu ni Allah Ta'ala tetapkan sebagai rajim. Rajim artinya ialah marjum ataupun matrud min rahmatillah. Kamu ni dijauhkan, rajim, direjam kan dalam bahasa kan, direjam ataupun dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat 35 Allah Ta'ala wa inna alaika, tak cukup dengan tu lagi, Allah Ta'ala sebut lagi sambungan lagi kan, wa inna alaika, dan ke atas kamu al-la'nata. Laknat artinya adalah at-ta'zib al-abadi, kata tafsir Jalalain sini. Maksudnya ke atas kamu akan dikenakan azab yang selama-lamanya ila yaumiddin, sehinggalah kepada hari. Maknanya iblis ni laknatullah. Iblis laknatullah. Sebagaimana ada orang jahat yang ikut iblis, maka dia akan terkena juga ini laknat ni kan. Jadi laknatullah, Allah Ta'ala jauhkan dia, Allah Ta'ala kenakan azab kepada dia sampailah kepada hari kiamat. Jadi Allah SWT itu hari kiamat, sampai kepada hari kiamat, dan hari kiamat tu makna selama-lama lepas daripada itu pun akan kena azab lagi. Jadi tengokkan kepada iblis Allah Ta'ala kenakan macam tu. Jadi apakah jawab dia? Jadi dia ni macam kita kata macam nak mengamuk lah kan. Nak mengamuk, apa kata dia? Dia kata qala, lalu dia berkata Rabbi, wahai Tuhan. Tengok kan, dia mengaku Allah ni Tuhan. Dia taklah kata menolak bahawa Allah ni Tuhan, tak ada. Yang kita tengoknya dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala ceritakan yang mengaku jadi Tuhan ini bukan iblis. Iblis tak mengaku jadi Tuhan. Yang mengaku jadi Tuhan tu ialah Fir'aun. Jadi Fir'aun ni lebih jahat lagi daripada iblis. Iblis ni tahu Allah Ta'ala, cuma dia ni engkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian dia berkata qala Rabbi, wahai Tuhan. Rabbi, ayat 36 insya-Allah, ayat 36, minta maaf yang terakhir di sini. Ayat 36 Allah Taala kata qala Rabbi fa'anzirni itu maknanya akhir wafati, maksudnya iaitu lambatkanlah kewafatanku, minta aku ni tak mati dulu. Jangan matikan aku dulu ya Allah.
ila yaumi yub'atsun, sehinggalah sampai kepada hari kebangkitan. Maknanya sehingga sampailah kepada semua manusia itu dibangkitkan. Kata dah ulama tafsir di sini ialah maksudnya ketika manusia dibangkitkan pada masa itu bahawa aku nak mati. Maknanya Allah SWT kata qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Okey, Allah SWT kata qala, kata Allah, fa innaka, sesungguhnya engkau, fa innaka minal munzarin, akan termasuk daripada orang-orang yang kau nak minta. Okey, tak minta. Kau nak minta lambatkan mati. Yes, Allah Ta'ala berikan lambatkan mati. Tapi sampai bila? Tapi bukanlah sampai kepada dibangkitkan tu, tapi sampai kepada, kata Allah SWT di sini, kata ulama tafsir, dia kata qala fa innaka minal munzarin, kamu diberi tempoh, kamu akan dilambatkan mati kamu ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga kepada satu tempoh yang tertentu. Kata ulama tafsir sini, waqtil ma'lum di sini, waqtil ma'lum di sini ialah artinya ialah sampai kepada tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama iaitu apabila malaikat Israfil meniupkan tiupan yang pertama, semua benda akan mati. Pada masa itu, maka iblis-iblis pun akan mati. Jadi sekarang ni artinya iblis yang hidup di zaman Nabi Adam AS tu, dia tu masih hidup pada masa ni, sebagaimana yang kita baca dalam ayat ni. Dia masih hidup, dia pengalaman, dia tahu, dia hidup maknanya di zaman Babylon, di zaman Firaun, dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia sangat-sangat banyak pengalaman. Dia tahu semua kan bagaimana nak tipu manusia, bagaimana nak pujuk manusia, macam mana nak buat manusia ni supaya, itulah iblis. Kita tengokkan Allah SWT kata cerita dalam ayat kita ni, fa innaka, dia kata fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala, ni janji dia, apa yang dia nak buat, dia kata. Sekarang Allah Ta'ala dah setuju, Allah Ta'ala beri kebenaran, Allah Ta'ala akan hidupkan dia. Mati hanya apabila tiupan yang pertama sana nanti, apabila malaikat meniupkan tiupan yang pertama. Okey, so dia kata sekarang ni dia dah diberi kebenaran oleh Allah SWT. Qala Rabbi, dia pun berkata Rabbi. Dalam ayat sekarang ni, ayat kita ialah ayat 39, ayat 39 ni. Dia kata Rabbi, wahai Tuhan, bima aghwaytani, oleh kerana engkau telah jadi sekarang ni dia kata aghwaytani, seolah-olah macam kau lah tipu aku. Dia kata, tengok kan, sekarang ni kita tengok perbezaan di antara iblis dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam bila tersalah, kita tahu kan Nabi Adam tersalah makan buah ni semua kan. Jadi dia minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri begini fa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, nescaya kami akan menjadi orang yang rugi. Tu doa, tu minta ampunnya Nabi Adam dan juga Hawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tengok iblis ni, apabila dia bersalah, kita tengok apa? Dia kata Allah Ta'ala yang menyebabkan dia bersalah. Tengok, ini perbezaan kita katakan di antara Adam AS, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir. Saya sebutkan sini apa yang ahli tafsir sebutkan. Dia kata bagaimana iblis menggunakan perkataan ni. Kata qala rabbi bima aghwaytani, oleh kerana inilah menyebabkan aku ni sekarang ni kau telah melakukan, seolah macam Allah Ta'ala, disalahkan Allah Ta'ala. La uzayyinanna lahum, maka aku akan menghiaskan untuk mereka tu, untuk anak Adam ni. Dia kata la uzayyinanna, daripada zinah. Jadi zinah tu perhias. Jadi hias ini apa fil ardi, di atas muka bumi. Bumi itu memang dah satu perhiasan, bumi itu memang dah kejadian Allah SWT, dah cantik dah kan. Tetapi fil ardi, ulama tafsir kata bila disebut Allah Ta'ala sebut sini fil ardi, fil ardi maknanya ialah makna apa-apa yang di dalam bumi ni. Makna apa dalam bumi ni macam nampak cantik semua. Jadi manusia pun terpengaruh kan, manusia jadi sukalah kan kepada apa-apa yang fil ardi tu. Kenapa manusia ni jadi suka apa yang ada fil ardi tu? Kerana inilah iblis dah kata dah, la uzayyinanna lahum, aku akan hiaskan, aku akan cantikkan. Tengok kan, kita rasa suka, nafsu kita rasa suka, rasa gembira, rasa tengok benda-benda atas dunia ni kan, semua suka kan, kekayaan kita suka. Manusia bukan kadang-kadang tak perlu sangat pun, kadang-kadang manusia tak boleh guna sangat pun, tapi dia suka ke semua benda. Jadi oleh kerana dia suka benda, kadang-kadang dia sanggup menghabiskan duit. Bukan nak habiskan duit kepada perbelanjaan untuk dakwah, untuk menyebarkan agama, untuk ini termasuk orang Islam sendiri kan. Kalau orang yang tak Islam, orang kafir, itu memanglah dia tak percaya.
kan. Tapi orang Islam sendiri kan, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasul, yang percaya kepada hari kiamat, kadang-kadang kita tengokkan orang Islam sendiri pun macam tu, iaitu mereka ni dah menghabiskan duit kerana apa? Kerana benda-benda yang kadang-kadang tak berguna, kadang-kadang tak, bukannya untuk makan minum mereka, tapi melampau-lampau. Tengokkan kadang-kadang kalau kita cukup untuk makan berapa ringgit kan, contohlah katakan, tapi makan sampai melampau-lampau kan, sampai ribu-ribu, kerana apa? Nak makan saja. Makan seorang kadang-kadang sampai beratus-ratus, kadang-kadang tak logik kan. Jadi itulah menunjukkan bahawa kalau kita nak kata pembaziran dan sebagainya, tapi maknanya ialah manusia tu kan nampak macam cantik, dia cantik ini sanggup membuat, sanggup menghiaskan ini, tapi tak sanggup kan. Dalam masa yang sama, bukan perhiasan tu salah kan, tapi maknanya dia sanggup untuk menghabiskan duit yang banyak untuk menghias-hias sahaja, untuk cantik-cantik, untuk kelihatan cantik, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala susah sangat kan kita nak belanjakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, itu adalah merupakan memang iblis punya kerja. Jadi dia kata, dia dah janji pada Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi, semasa mereka berada di atas muka bumi ni, aku akan hiaskan mereka, wala ughwiyannahum, aku akan ughwiyannahum, aku akan maknanya sesatkan mereka. Iaitu ughwiya, kata dalam tafsir, ialah ahmiluhum ala dhalali wal isyan, aku akan sesat mereka. Kalau tak boleh sesat, aku akan jadikan mereka ni melanggar perintah, lawan kau, tak ikut perintah kau. Itu isyan, maknanya maksiat maknanya. Jadi akan jadikan mereka sesat. Kalau boleh sesat, aku akan sesatkan mereka. Itu janji iblis kepada Allah, permintaan iblis kepada Allah. Kemudian illa ibadaka minhum al-mukhlasin, melainkan hamba-hamba engkau, kata iblis, minhum, daripada mereka yang selamat apa? Al-mu'min. Al-mukhlasin maknanya ialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlas bukan mukhlis. Kalau mukhlis maknanya ikhlas, kalau mukhlas maknanya yang terpilih, yang engkau pilih dia, yang itu yang kau nak selamatkan, itu aku tak akan dapat buat apa-apalah. Jadi dia tahu sekarang ni apa? Nombor satu, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan dia. Kemudian dia tahu bahawa Allah Ta'ala akan pilih, ada orang-orang yang akan selamat daripada ini semua kan. So dia tak boleh nak kacau benda tu. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam ayat 41, Allah Ta'ala kata qala haza, inilah. Ini artinya ialah apa? Iaitu iblis akan menyesatkan manusia, itu haza, dan juga lemahnya engkau, daripada kau tak akan mampu untuk mengganggu orang-orang yang aku pilih, yang aku nak selamatkan dia. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala selamatkan kita daripada gangguan iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita ni, Allah SWT sebenarnya qala haza, ini semua tu apa yang telah kau sebut, aku sebut tadi tu, siratun, adalah merupakan jalan. Itulah bentuk ketetapan. Dia kata alayya mustaqim, yang tetap itu adalah merupakan, itu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata alayya, ala Allah, iaitu mustaqim, dan ianya adalah merupakan satu benda yang tetap macam tu sampailah ke akhir zaman. Jadi kita akan tengok nanti kan bahawa apa yang berlaku pada anak Adam selama-lamanya sampai kepada hari kiamat, dia akan berdepan dengan musuh dia yang hebat kan, yang tahu. Tetapi kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ni sentiasa mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita akan menjadi orang-orang yang mukhlas. Seterusnya ayat 42, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi dalam ayat inna ibadi, sesungguhnya Allah Ta'ala kata inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, hamba-hambaku, orang-orang yang patuh kepada aku, laisa laka alaihim sultan, kamu wahai iblis, Allah Ta'ala kata laisa alaika, tidak ada ke atas untuk kamu, ke atas mereka sultan. Kamu makna sultan ni makna power, makna kamu tak akan ada kekuatan, kamu tak akan ada kuasa untuk mengganggu mereka. Dia kata itu hamba-hamba Allah, orang yang tunduk pada Allah. Makna orang yang menjadi hamba Allah, Allah tak akan pelihara dia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang tu memang nak ikut dia. Orang nak ikut kamu, ya dah, biar dia ikut kamu. Itu Allah Ta'ala kata illa man ittaba'aka, melainkan orang yang memang nak ikut kamu, iblis, maka biar dia ikut kamu, dia akan sesat dia kan. So dia akan minal ghawin, orang kafir. Ghawin tu maknanya kafir. Ayat yang ke-43 insya-Allah. Kita tengok ayat 43, Allah SWT kata wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
Tapi kita tengok Allah Ta'ala pun sebutkan, tak apa, mereka nak ikut kamu juga Allah Ta'ala kata wa inna jahannam, semua tu akan masuk ke jahannam. Janji mereka, mau'iduhum, janji mereka semua sekali adalah neraka jahannam. Jadi kalau kamu nak ikut mereka, kamu, yes, pergilah, tapi kamu akan masuk neraka jahannam. Laha, kemudian Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat jahannam lagi ni. Keadaan jahannam ni macam mana? Allah Ta'ala kata, tengokkan, Allah Ta'ala kata, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, laha, bagi neraka jahannam itu sab'atu abwab, ada 7 pintu. 7 pintu ni kata ulama ialah 7 pintu, iaitu bertingkat-tingkat. 7 pintu makna 7 tingkat. Likulli bab minhum, pada setiap pintu itu juz'um maksum, ada bahagian-bahagiannya. Ini bentuk kan. Jadi kita boleh imagine kan, bagaimana keadaan neraka tu. Maknanya neraka tu sangat besar. Neraka tu macam-macam pintu, macam-macam derajat, macam-macam, maknanya ada level-level dia kan. Ada 7 pintu sebenarnya, sahabat tak buat. Jadi maknanya dipastikan. Bila Allah Ta'ala sebut number, situ kan maknanya ialah benda tu adalah pasti. Itu kan maknanya tak ada lagi penafsiran kan. Jadi Allah Ta'ala kata lagi, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, itu adalah orang yang ikut kamu, dah itu pergi kepada neraka jahannam. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, orang-orang yang takut kepada aku, orang yang tunduk pada aku, kita panggil dia sebagai muttaqin. Orang-orang yang muttaqin ini Allah Ta'ala kata fi jannatin wa uyun, mereka akan berada di jannah basatin, maknanya taman-taman, dan kemudian wa uyun, dan juga mata-mata air. Jadi sangat-sangat keadaan yang berbeza. Jadi kita tengokkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa mengulang-ulang benda ni kan. Allah Ta'ala sebutkan, ini orang neraka, ini ahli neraka, ini balasan untuk ahli neraka, dia akan kena jahannamnya begini keadaan dia. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, ini kemudian orang yang takut kepada aku, mereka akan dapat macam ni. Jadi nak memberitahu kepada kita semua bahawa di hari akhirat nanti ada 2 saja, sama ada syurga ataupun neraka. Neraka keadaan macam ni, syurga keadaan macam ni. Kita yang hidup atas dunia ni diberi pilihan kan. Allah Ta'ala, kamu nak pilih mana? Memang seronok kan atas dunia ni kan, hidup macam ni, hidup senang, enjoy lah, tak nak ikut agama semua kan, tak nak ikutlah Islam, tak Islam lah ikut, terpulang lah ikut seronok hati. Tapi jaga-jaga kan, itu adalah merupakan perhiasan syaitan kan, perhiasan iblis. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Ta'ala sebut kan, ini adalah jalan neraka, ini adalah jalan neraka ikut iblis, ini adalah jalan orang yang takut kepada aku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, mereka ini akan berada dalam syurga-syurga yang mana mereka ni, kita akan tengok, udkhuluha bisalamin aminin. Kemudian dikatakan kepada mereka ini, tengok, udkhuluha, masuklah kamu, bisalam makna salimin min kulli khaufin, iaitu tak ada apa-apa yang menakutkan, dengan selamatnya kan, tak ada rasa takut maknanya. Bisalam itu maksud kata tafsir, dikatakan kepada mereka, masuklah dengan selamatnya kamu, tak ada masalah, tak jangkau, tak fikir aminin, dalam keadaan aman. Dahlah salam, kemudian aminin lagi, nak sebutkan makna habis kan, keadaan-keadaan yang menyebabkan, maknanya keadaan yang sangat-sangat selesa, sangat-sangat gembira, sangat-sangat ceria, masuk syurga ni. Kemudian wa naza'na, Allah Ta'ala sebut lagi kan, ini keadaan-keadaan mereka bila berada nak masuk syurga ni. Wa naza'na, dan kami cabutkan. Yang tadi tu masuk dalam keadaan, apa keadaan dia? Kalau kita kumpulkan sifat-sifat syurga, sifat-sifat ahli syurga, sifat-sifat keadaan syurga, memang ada. Sahabat-sahabat semua boleh baca, insyaAllah boleh cari buku-buku yang menceritakan apa yang dalam Quran ni kan, nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Ada buku-buku tersebut kan. Jadi insyaAllah boleh baca banyak buku-buku ni kan. Dan juga ada buku-buku yang menceritakan keadaan-keadaan neraka. Jadi ada buku khusus yang telah dikumpul oleh para ulama kita, iaitu berkenaan dengan, diambil daripada ayat-ayat Quran, diambil daripada hadis-hadis. Setengah tu ialah bagaimana keadaan-keadaan dalam syurga dan juga dalam neraka. Sangat cantik kan, supaya kita sentiasa ingat kan, dia akan dikumpul. Jadi dalam ayat ni ialah satu part daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keadaan neraka macam mana, keadaan syurga macam mana. Jadi neraka ni ada 7 pintu. 7 pintu tu ada bahagian-bahagian dia, itu neraka jahannam. Kemudian Allah SWT sebut sini, orang yang takut kepada Allah bagaimana? Mereka dimasukkan dalam syurga. Dalam syurga ada apa? Ada basatin, ada jannat taman-taman, ada uyun, ada air yang mengalir. Kemudian tu dikatakan pula bagaimana kepada mereka, udkhuluha bisalamin aminin. Kemudian sifat seterusnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
dicabut daripada dalam hati-hati mereka itu perasaan ghillin. Ghillin tu hikd, mana, iaitu benci, iaitu hasad, iaitu dengki, perasaan yang buruk pada orang lain. Tak ada langsung, nazakna, Allah Ta'ala cabutkan. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka itu ikhwan, mereka itu makna bersaudara mara, semua tu saudara kita semua. Ikhwanan ala sururin, berada pula di atas, kita kata di atas tempat-tempat duduk kan, yang mutaqabilin, berdepan-depan. Semua tak adalah pandang belakang, tak ada, tengok semua kan, makna sangat gembira. Bila kita ni gembira dengan seseorang, kita suka pada seseorang, kita akan tengok dia kan, kita akan ni kan dia kan. Bukannya kalau kita tak suka, paling tak nak tengok pun tak, makna tak nak pandang mata. Tak, ini mutaqabilin, Allah Ta'ala sebutkan, maknanya nak tunjukkan keadaan yang sangat-sangat gembira. Kemudian la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 48 tu, la yamassuhum, tidak disentuh mereka itu, fiha nasabun, pada syurga itu nasab. Nasab maknanya kepenatan. Tak ada langsung rasa penat. Kita hari ni kan kita rasa, kadang-kadang kita rasa penat. Kita kerja ke, balik kerja, panjang kerja sangat kan, duduk lama pun, tidur lama pun penat juga. Macam-macam kita ni penat kan. Kalau buat kerja tu memang penat. Kalau buat kerja di ladang tu memang penat. Tapi kadang-kadang tidur pun penat kan, berehat pun penat, banyak sangat. Dalam syurga tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata la yamassuhum fiha nasabun, tak ada kepenatan, tak disentuh pun oleh kepenatan. Allah Ta'ala ungkap tuan perkataan tidak disentuh pun oleh nasabun, oleh kepenatan, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tak akan dikeluarkan. Mukhraj maknanya tak akan dikeluarkan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan, mukhraj mereka tu tak dikeluarkan daripada situ, memang duduk dalam tu, iaitu kekal abadi. Mereka kekal abadi dalam tu, abadan abada. Itulah dia. Jadi Allah Ta'ala katakan keadaan-keadaan ini. Jadi Allah Ta'ala pun katakan selepas daripada tu kan, ayat 49 ayat 49 Allah Ta'ala kata, Nabi ibadi, beritahulah kepada hamba-hambaku, khabarkan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku, Allah Ta'ala kata, sangat ghafur dan juga sangat rahim. Ghafur maknanya sangat-sangat pengampun, ar-rahim sangat-sangat mengasihani. Kepada siapa? Iaitu kepada orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala akan ghafur. Jadi Allah Ta'ala nak supaya kita semua tahu sini, tolong beritahu gitu kan, Nabi ibadi, kepada hamba-hambaku semua kan. Allah Ta'ala ni sifat dia adalah ghafur, sifat dia adalah ar-rahim. Itulah nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita katakan. Jadi nama-nama Allah ni merefer kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak kenal Allah, kita kenal melalui Asma'ul Husna, melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya. Jadi kita tahu sekarang ni Allah Ta'ala ni dia sangat pengampun ni. Tapi bukanlah maknanya kita ni begitu mudah kan. Mentang-mentang Allah Ta'ala ni mengampun, kita buat semua. Tak kan. Jaga-jaga kan. Allah Ta'ala memang dia ni sangat-sangat mengampun, dia ni sangat-sangat sayang kan. Tapi janganlah kita buat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tersalah, kalau kita apa kan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Seterusnya, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi dalam masa yang sama ingat azabku, wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku adalah huwal azabul alim. Azab yang bukan main-main, azab yang sangat-sangat pedih. Bukan azab-azab biasa kan. Bukan kita kata penjara biasa keadaan, tak kan. Azab aku adalah azab pedih. Aku memang Al-Ghafurur Rahim, Allah Ta'ala kata, tapi azabku adalah sangat-sangat pedih. Jadi jaga-jaga, janganlah kamu buat satu benda yang melanggar perintah Allah SWT, sehingga Allah SWT akan mengazabkan kita. Wal'iyazubillah. Ayat yang seterusnya adalah ayat yang ke-51, ayat yang terakhir dalam muka surat ini. Wa nabbihum, Allah Ta'ala kata, beritahu juga kepada hamba-hambaku tentang apa ni kan, an dhaifi Ibrahim, tentang tetamu Nabi Ibrahim. Apa cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim ni? Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang, insya-Allah, muka surat 265. Apa cerita? Sekarang kita masuk cerita pasal Nabi Ibrahim. Tiba-tiba kita dah habis cerita, kita masuk cerita Nabi Ibrahim sekarang ni. Allah Ta'ala nak suruh beritahu. Kamu tahu, ceritakan kepada hamba-hambaku tentang kisah. Maknanya kita kena ceritakan. Dan sebelum kita ceritakan, kita kena tahu kan. Kalau kita tak tahu macam mana kita nak ceritakan tentang tetamu Nabi Ibrahim. Apa cerita tetamu Nabi Ibrahim ni? InsyaAllah jumpa dalam muka surat 265. InsyaAllah
akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi, insya-Allah. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk komen, untuk follow, insya-Allah kan, dan ajak semua kawan-kawan semua yang ada atas dunia ni untuk bersama-sama dengan kita. Setiap pagi pukul 6.30, insya-Allah kita akan bersama-sama. Satu hari satu muka surat sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.